dia berjuzuk. Kekuatan contohnya tangan kanan seseorang dia berbeza dengan kekuatan tangan kiri seseorang. Kekuatan kaki kanan seseorang dia berbeza dengan kekuatan kaki kiri seseorang, dan sebagainya lah, dan sebagainya. Maka tu dipanggil kudrah yang berbilang pada satu zat, kekuatan ataupun kekuasaan yang berbeza. Benda yang boleh buat dengan tangan kanan mungkin tak boleh buat macam tu dengan tangan kiri. Serupa macam tampak lah. Tangan kanan contohnya, orang yang tangan kanan di tangan dominan tampak lebih kuat menggunakan tangan kanan berbanding dengan tangan kiri. Serupa juga dengan sepak bola lah. Dia bila kaki dominan ni kaki kanan, maka kaki kanan dia akan sepak lebih kuat berbanding dengan dia sepak menggunakan kaki kiri. Maka tu dipanggil kudrah yang juz'iyah, kudrah yang berjuzuk, satu pihak dengan satu pihak yang lain, walaupun sama tapi berbeza daripada sudut volume dia, daripada sudut dia punya kemampuan dan keupayaan dia sendiri. Maka tak ada macam tu, konsep lagu tu tak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu sifat yang sama yang berganda pada Allah. Jadi kudrah Allah kudrah yang satu, iradah ketentuan Allah ketentuan yang satu, ilmu Allah ilmu yang satu, penglihatan ataupun basar Allah basar yang satu. Sama juga dengan pendengar ataupun samak Allah samak yang satu. Maka ni dimaksudkan dengan satu yang tak berkawan pada sifat Allah. Bahasa mudahnya untuk kita simpulkan kenyataan ni, maka kita sebutkan tidak ada dua sifat yang bersatu jenis pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak berkawan lah. Maka dia tak menafikan banyaknya sifat pada Allah sehingga dia tidak terhingga. Itu bukan perbincangan dia. Perbincangan kita ialah tidak ada dua sifat yang bersatu jenisnya pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidak ada sifat yang berganda pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna satu yang tak berkawan pada sifat Allah. Makna satu yang tak berlawan pada sifat Allah juga sama macam zat lah, iaitu tidak ada zat lain selain daripada Allah yang memiliki sifat yang sama hakikatnya macam sifat Allah. Walaupun mungkin sama pada nama, tapi dia berbeza pada hakikat. Berbeza. Contoh macam ilmu lah, manusia ada ilmu, malaikat pun ada ilmu dan sebagainya. Maka sama pada Allah, Allah pun ada ilmu pada nama, adapun hakikat berbeza. Maka tidak ada satu pun selain daripada Allah yang memiliki sifat yang sama hakikatnya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Contoh macam kita lah, kita berilmu, kita ada ilmu, maka ilmu kita menerima tambah dan menerima kurang. Ilmu kita menerima tambah dan menerima kurang, dan ilmu kita menerima jahil sebelumnya dan menerima hilang ilmu tersebut selepasnya. Kemarin mungkin kita tak tahu, hari ini kita tahu, esok mungkin kita lupa, hilanglah ilmu tu. Jadi dia berubah dan dia berbeza, dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Ini ilmu kita berbeza dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tak bertambah, tak berkurang dan tak hilang-hilang. Tidak ada satu pun tambahan maklumat ke atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu yang satu itulah Tuhan tahu segala-galanya daripada segala sudut yang boleh diketahui. Maka mungkin sama pada nama, pada makhluk sifat tersebut, tetapi berbeza pada hakikat. Maka tidak ada satu zat pun yang memiliki sifat yang sama makna dan hakikatnya macam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu yang tak satu yang tidak berlawan pada sifat Allah, sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama. Kemudian kembali kepada sudut yang ketiga, iaitu esa Allah pada perbuatannya. Apa makna esa Allah pada perbuatan? Perbuatan Allah itu tidak ada di sana sesuatu pun yang memiliki perbuatan seperti mana perbuatan Allah. Yang memiliki perbuatan seperti mana perbuatan Allah. Ni yang ternafi. Dipanggil satu yang berlawan lah. Adapun satu yang berkawan pada perbuatan Allah, maka dia bukan perkara yang mustahil, bahkan dia perkara yang sebenar.
iaitu Allah ada banyak perbuatan. Bukan dengan satu perbuatan Allah buat segala-galanya, tak. Allah buat banyaklah. Kita sendiri kalau kata ada 3 manusia, maksudnya Allah buat 3 kali. Perbuatan Allah tu 3 kali berlaku lah. Kalau ada 1,000,000 manusia, maksudnya ada 1,000,000 kali Tuhan buat manusia. Maka perbuatan Allah itu banyak, dia tak ternafi. Dan itu yang sabitnya, dan itu yang sebenarnya mengikut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan Tuhan buat semua sekaligus, sekali buat kemudian dizahirkan pada masa yang tertentu, tak. Setiap orang diadakan ataupun dijadikan, diciptakan pada masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sifat Tuhan yang ternafinya sebelah pihak jelah, iaitu pihak yang berlawan, dengan makna tidak ada satu pun ataupun tidak ada zat lain yang buat macam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sinilah asal perbincangan penafian 5 kam bagi orang yang biasa mengaji sifat 20. Ternafinya kam muttasil pada zat, ternafinya kam munfasil pada zat, ternafinya kam muttasil pada sifat, ternafinya kam munfasil pada sifat, dan ternafinya kam munfasil pada af'al, pada perbuatan. 5 ni ya. Ni maka perbincangan tentang kumum al-khamsah ni, kam-kam yang 5 ini ialah kefahaman yang kita sebutkan tadi, iaitu pada zat Allah, asa Allah daripada 2 sudut. Pada zat, tidak ada zat Allah itu bukan berkampuh ataupun bercantum daripada beberapa juzuk sehingga menjadikannya satu, maka ternafi kam muttasil pada zat, dan tidak ada zat lain yang memiliki zat serupa dengan Tuhan, maka ternafinya kam munfasil pada zat. Sifat Allah juga sebegitu, tidak ada satu sifat yang berganda pada zat Tuhan, maka ternafinya kam munfas muttasil pada sifat, dan tidak ada di sana, di luar sana, sesuatu yang memiliki sifat yang seumpama dengan sifat Allah secara hakikatnya, maka ternafinya kam munfasil pada sifat, dan ternafinya pada perbuatan, adanya di sana sesuatu yang memiliki perbuatan yang seumpama perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ternafi kam munfasil saja pada perbuatan Allah. Adapun kam muttasil, maka dia tidak mustahil, iaitu Allah buat sesuatu, perbuatan Allah itu berulang banyak kali. Perbuatan Allah itu dalam banyak segi. Itu. Maka ni perbincangan asas ataupun perbincangan kerangka am tentang wahdaniyah lah. Maka wahdaniyah pada zat ada maknanya yang khusus, wahdaniyah pada sifat ada maknanya yang khusus, dan wahdaniyah pada perbuatan ada maknanya yang khusus. Tentang tentang zat dan sifat dia jelaslah, dia mudah faham, konsepnya mudah. Konsepnya mudah. Pada zat Allah bukanlah satu yang terbina daripada beberapa juzuk, dan tidak ada zat yang memiliki zat seumpama Tuhan. Mudah. Sifat juga mudah, iaitu tidak ada 2 sifat yang bersejenis pada zat Tuhan, dengan makna tidak ada sifat yang berganda pada zat Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang memiliki sifat yang sama maknanya dengan sifat Tuhan. Maka terbenar ataupun sabit makna wahdaniyah pada sifat. Adapun pada perbuatan, maka dia ada satu perbincangan yang sangat panjang. Sebab perbuatan pada wahdaniyah ataupun asa pada perbuatan ni, dia kurang mudah ataupun dia kurang kata macam mana, dia kurang jelas, melainkan dengan perbahasan yang lebih lanjut. Untuk membincangkan tentang perbuatan, sebab sekali dia akan masuk dalam perbincangan yang dalam matan yang seterusnya lah. Perbuatan Allah, apa makna perbuatan Allah? Perbuatan Allah maknanya mengada, maknanya memberi rezeki, maknanya menghidupkan, maknanya mematikan, maknanya memberi hidayah, maknanya menyesatkan dan sebagainya lah. Itu nama-nama bagi perbuatan Allah. Dia kembali kepada 2 dasar perbuatan Tuhan ni. Yang pertamanya mengadakan, dipanggil ikhtira' ataupun ijad. Mengadakan. Apa makna mengadakan? Menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada, tanpa madah dan tanpa alah, tanpa bahan dan tanpa alat. Ini makna perbuatan Tuhan. Menjadikan sesuatu
daripada tak ada kepada ada, tanpa bahan dan tanpa alat. Dipanggil ijadu syai' min adamin ila wujudin bila maddatin wala alatin. Dengan bahasa kita Arabnya lah, menjadikan sesuatu daripada tak ada kepada ada, tanpa bahan dan tanpa alat. Maka ni satu perbuatan Tuhan, satu jenis. Yang keduanya meniadakanlah daripada ada kepada tak ada, mengeluarkan sesuatu daripada keadaan adanya, daripada kerangka adanya kepada ketiadaan. Mana yang kedua? Maka semua yang disebutkan tadi ni, sama ada menjadikan, sama ada memberi hidayah, sama ada merezekikan, sama ada menyesatkan dan sebagainya, dia kembali kepada dua makna ni. Menjadikan dengan makna mewujudkan sesuatu daripada tak ada kepada ada, tanpa alat dan tanpa bahan, ataupun mengeluarkan sesuatu daripada ada kepada tiada. Ada kepada tiada ni bukan daripada hidup ke mati, sebab mati tu jasad orang masih ada. Tak, daripada ada kepada fana, kepada habis hilang. Daripada ada kepada tak ada. Kalau dengan bahasa mudah kita ni, kepada hancur tak tinggal kesan langsung lah. Maka ni perbuatan Allah. Ni yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah secara tepat. Dia bukan bincang masalah menggerakkan, mendiamkan. Yalah, dia yang tu perbincangan yang tercabang ataupun terbina daripada dua asas ni. Bila sebut kata perbuatan Allah, mengadakan daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan daripada ada kepada tak ada. Ini perbuatan Tuhan. Maka perbuatan inilah yang dimaksudkan dengan tidak ada sesuatu yang memiliki perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sebab tu dia sebut sini, Imam Dardir sebut, bila mana perbahasan tentang perbuatan ni dia agak sukar, dia agak payah nak cerap. Maka Imam Dardir sebut dengan jelas, fat ta'thiru laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Maka taksir itu, taksir ni kalau bahasa sebahagian guru disebut mengubah. Kalau bahasa kita disebut memberi bekas. Memberi bekas dengan makna mengubah lah, memberi kesan, mengubah tadinya kita sebut tadi, daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada, dengan makna yang hakiki. Dengan makna yang hakiki, daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Ini maksud taksir, mengubah ataupun memberi bekas dalam bahasa kitab Jawi kita. Bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab Jawi kita, memberi bekas, taksir. Ini secara hakiki maknanya. Dan dia juga ada makna yang secara majazi, iaitu daripada tidak berlaku kepada berlaku, dan daripada berlaku kepada tidak berlaku. Ini makna majazi bagi taksir. Taksir yang hakiki, mengubah yang hakiki daripada ada, daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Itu yang hakiki. Juga dia ada makna yang kedua yang tak sampai peringkat ada dan tak ada, seperti yang dibincangkan, iaitu mengubah daripada tidak berlaku kepada berlaku, dan daripada berlaku kepada tidak berlaku. Maka ni makna taksir. Kedua-dua ni makna taksir yang dikehendaki, sama ada taksir yang hakiki ataupun taksir yang majazi. Maka taksir yang sebegitu, perbuatan yang sebegitu, laisa illa lil wahidil qahhar, tiadalah ia, taksir tersebut, melainkan hanya bagi Allah yang Maha Perkasa. Hanya bagi Allah yang Maha Perkasa, Jalla wa ala, Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Ini penekanan daripada tuan kitab kita ke atas isu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makna tidak ada satu perbuatan dengan makna sebegitu, iaitu daripada mengada, daripada tak ada kepada ada, dan ada kepada tak ada, ataupun daripada berlaku kepada tidak berlaku, ataupun daripada tidak berlaku kepada berlaku, melainkan semua tu ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mudah kita bagi,
Allahumma salli ala sayyidina. Anak contohnya. Manusia lah, manusia. Maka manusia itu daripada tak ada, daripada ketiadaan. Contohnya cucu kita. Cucu kita tak ada lagi lah ni. Kemudian dia diadakan satu hari nanti. Dia diadakan, dia ada. Maka daripada tak ada kepada ada tersebut ialah dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah jadikan tanpa alat dan tanpa bahan. Itu yang jadi daripada sperma, daripada air mani, kemudian kepada seketul darah, kemudian kepada seketul daging dan sebagainya. Itu perjalanan ataupun kejadian secara adat. Maksudnya Allah jadikan ikut sistem yang Allah ciptakan sahaja. Bukan daripada mani itulah dia berubah menjadi darah, bukan. Sebab kalau mani itu berubah menjadi darah, maksudnya darah yang akan ada ialah setakat yang mani tu lah. Kalau dalam bahasa sains kita ni, bila sperma masuk ovum lah, masuk telur tu, sak mana ya telur tu, campur dengan sperma yang masuk sekok, ataupun kalau kembang dia masuk 2 ekor. Kemudian daripada situ Allah jadikan pula, Allah hilangkan, ni daripada ada kepada ada ni, Allah hilangkan telur tersebut, sperma tersebut, kemudian Allah gantikan dengan darah. Kemudian bukan daripada darah jadi daging. Sebab kalau daripada darah jadi daging, maka tiap-tiap darah yang beku dia akan jadi daging lah. Tak juga. Darah yang beku dia kekal beku tu, takkan berubah jadi daging dan sebagainya. Kalau kita simpan dalam tiaih pun dia takkan berubah jadi daging dan sebagainya. Maka Allah mengadakan daripada tak ada kepada ada. Dengan makna daripada daging yang asalnya tak ada, Allah jadikan daging tersebut. Ganti daripada darah. Darah tersebut daripada ada, Allah tiadakan. Cuma dia ikut aturan sistem yang Allah tinggalkan, yang Allah susun. Itu makna mengada daripada ada kepada tiada, dan daripada tak ada kepada ada. Bila jadi daging, kemudian seterusnya jadi tulang dan sebagainya. Teruslah sampai keluar, sampai beranak dan sebagainya. Maka bukan dia dijadikan oleh sesuatu bahan. Maksudnya bukanlah manusia itu bahannya ialah air mani, bukan. Bukan manusia itu bahannya ialah daging, bukan. Allah jadikan daripada tak ada kepada ada, mengikut aturannya. Seseolah kita kata macam ni lah, sebutir benih, daripada sebutir benih itu Allah jadikan tunah pokok. Bukan Allah buat menggunakan benih tu tak. Cuma Allah jadikan secara adatnya tunas itu keluar daripada benih tu. Macam tu juga bila dia membesar dan sebagainya. Dia jadi pokok yang besar, 2 pemeluk, 3 pemeluk, 5 pemeluk dan sebagainya. Maka itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bahan, tidak perlukan bahan dan tidak perlukan alat. Allah buat daripada tak ada kepada ada. Allah buat daripada tak ada kepada ada. Dan bila mana sesuatu tersebut ditukar ataupun diubah oleh Allah, digantikan oleh Allah, sesuatu yang terganti itu dihilangkan. Sesuatu yang terganti itu dihilangkan. Maka ni makna perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni makna perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ada kepada, daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Macam tu juga dengan perkara yang tidak berlaku kepada berlaku, dan perkara yang berlaku kepada tidak berlaku. Contohnya macam mana? Contohnya macam patah. Contohnya lah patah. Maka patah tu dia bukan benda yang ada, sebab kita tak nampak patah. Dia bukan benda yang dicerap dengan deria. Hanya benda yang dicerap dengan deria saja yang masuk dalam kategori ada. Maka patah ialah sesuatu keadaan yang kita faham. Sebab tengok pun tak nampak patah, pegang pun tak boleh pegang patah, dengar pun tak boleh dengar patah, sentuh pun tak boleh sentuh patah, rasa pun tak boleh rasa patah. Cuma kita faham keadaan yang lagu tu nama dia patah. Macam tu juga dengan jatuh, sama juga lah. Luruh, kalau musim buahnya orang sebut luruh. Maka luruh tu benda yang kita faham sahaja, dia bukan benda yang ada pun. Sebab yang kita nampak ialah keadaan buah terlucut daripada tangkainya, ataupun terlucut, terpisah daripada dahan dia. Kemudian daripada situ, daripada keadaan dia berada di atas, turun bawah. Maka pergerakan tu nama dia luruh. Dia benda yang berlaku, bukan benda yang ada.
Sebab kita tak nampak luruh. Yang kita nampak ialah buah tu pada satu posisi, pada satu kedudukan, kemudian berpindah, bergerak kedudukannya ke bawah. Yang kita nampak ialah buah, bukan perbuatan luruh tu. Perbuatan luruh kita tak nampak, kita faham perbuatan lagu tu nama dia luruh. Perbuatan lagu tu nama dia luruh. Maka dia daripada tidak berlaku, luruh tu daripada tak berlaku kepada berlaku. Perubahan itu berlaku. Dan daripada berlaku kepada tak berlaku, dia sampai tanah dah, hilang luruh tu. Tak berlaku dah luruh tu, dia sampai tanah dah. Maka daripada berlaku luruh kepada tidak berlaku, sebab dah selesai dah. Maka luruh tadi pimpinan hilang tu lah. Hilang daripada kefahaman kita. Dia telah luruh, kita pakaikan dengan bahasa past tense. Dia telah berlaku, dia telah luruh. Maka perbuatan ini juga ialah perbuatan Allah secara mutlak. Perbuatan meluruhkan tu dan menghilangkan keadaan luruh tu daripada sesuatu, maka dia ialah perbuatan Allah secara mutlak. Maka setiap sesuatu yang sama ada berubah daripada ada kepada tak ada dan sebaliknya, ataupun berubah daripada berlaku kepada tidak berlaku dan sebaliknya, semua tu ialah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Dardir sebut fatta'siru laisa illa lil wahidil qahhari. Maka perbuatan mengubah itu hanyalah bagi Tuhan yang esa lagi maha perkasa. Ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menjadikan kamu, wa ma ta'malun, dan perbuatan kamu. Orang yang mengaji bahasa Al-Quran, ma ta'malun tu dia tahu ma tu ma masdariyah, dan mengubah makna fi'il ta'malun tu kepada makna isim. Wallahu ma ta'malun ay wa amalakum, wallahu khalaqakum wa amalakum. Sebab ma masdariyah, dia akan meleburkan bentuk fi'il tersebut dan makna fi'il iaitu zaman, maka dia ambil makna masdarnya saja. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dengan makna wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah lah yang menjadikan kamu ni daripada tak ada kepada ada, min adamin ila wujudin, wa amalakum, dan perbuatan kamu daripada tidak berlaku kepada berlaku dan sebaliknya. Maka dia merangkumi kedua-dua makna tu. Sama ada taksir secara hakiki Allah yang buat, ataupun taksir secara majazi pun Allah yang buat. Sini ada perbincangan yang sangat besar lah, baik dalam aliran dalam agama Islam, berbeza mazhab dalam Islam, ataupun dengan aliran yang di luar Islam, iaitu dengan kefahaman kufar. Ini berbeza, dia panjang lebar. Jalla wa ala, yang maha tinggi lagi maha agung. Wa man yaqul bi tab'i aw bil illati fa dzaka kufrun 'inda ahli al millati. Masuk dalam perbahasan yang sama ada di dalam aliran Islam ataupun di luar daripada aliran Islam. Wa man yaqul bi tab'i aw bil illati fa dzaka kufrun 'inda ahli al millati. Masuk dalam bait yang ke-26. Barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara tadi terjadi dengan sebab tabiat atau dengan sebab sesuatu makhluk adalah penyebab kepada wujudnya makhluk yang lain, maka pegangan seperti itu ialah kufur di sisi yang beragama Islam. Ini satu, mula-mulanya ialah membersihkan fahaman daripada fahaman yang kufur. Maka fahaman yang kufur khususnya bila membincangkan tentang kejadian yang berlaku di alam ni, maka dia di luar daripada kerangka kefahaman Islam. Maka dia ada dua teori lah secara mudahnya. Dia ada dua jangkaan, disebut teori illat dan teori tabiat. Ini dalam kitab-kitab tauhid kita dibincangkan ialah fahaman falsafah barat lah, dan juga pahaman-pahaman yang lain lah yang menafikan perbuatan Tuhan. Ini yang kita sebut sebagai semula jadi sendiri, jadi secara kemungkinan, jadi secara tak sangka dan sebagainya. Maka fahaman yang tersebut itu menafikan perbuatan Allah. Secara mudahnya lagu ni, ada fahaman yang di luar daripada agama Islam yang mengatakan sesuatu itu berlaku secara tabiat.
Maksudnya ciri benda tersebut memiliki satu sifat ataupun satu ciri, yang sifat dan ciri itulah yang menghasilkan kesan terhadap sesuatu. Contoh macam api itu sifatnya ataupun cirinya membakar. Maka bila dia bersentuh dengan sesuatu yang menerima pembakaran, maka sesuatu itu pun terbakarlah bila mana disentuh dengan api. Pasal apa benda tu terbakar? Sebab dia disentuh dengan api yang sifatnya membakar. Ini dipanggil secara tabiat. Dia menafikan bahawasanya Allah lah yang menjadikan kebakaran tu. Allah lah yang menjadikan kebakaran tu. Tak. Di fahaman ini mengatakan bahawasanya ciri api itu sendiri yang membakar. Ciri api itu sendiri yang membakar. Macam tu juga dengan ciri pisau. Ciri pisau ialah melukakan, yang tajam lah. Dia tajam, maka pisau tersebut bila ada sifat tajamnya, bila ada ciri tajamnya, maka tajam itulah yang melukakan atau memutuskan, bukan Allah. Dihilangkan hubungan di antara kesan yang berlaku dengan Tuhan. Benda tu jadi dengan sebab benda tu memang sifatnya sebegitu. Maksudnya kalau cukup syarat dia, pisau tu tajam dan benda tersebut menerima putus, kalau berlaku perbuatan hirih, dia mesti putus. Tanpa boleh disalahi. Maka ini disebutkan terjadinya sesuatu secara tabiatnya. Api itu tabiatnya membakar, makanan itu tabiatnya mengenyangkan, pisau itu tabiatnya memutuskan, dan sebagainya lah. Ciri sesuatu, ciri-cirinya yang khusus tu. Contoh macam air, tabiat dia menghilangkan dahaga. Maka dengan minum air, sebab ada kemampuan ataupun sebab ada ciri menghilangkan dahaga tu pada air, maka dahaga hilang daripada seseorang. Itu kesan yang berlaku. Hilang dahaga dengan sebab dia minum air, sebab air itulah. Maka ni dipanggil teori tabiat. Maka kalau i'tiqad yang sebegitu, secara mutlaknya, dengan menafikan Allah lah yang menjadikan dahaga ketika kita minum air, ketika seseorang minum air. Dia tak faham lagu tu tak? Dia faham ayat tu lah yang menghilangkan dahaga dengan dirinya, dengan tabiatnya, dengan sifatnya, dengan cirinya. Maka dia fahaman yang kufur. Seseolahnya air itu memiliki kemampuan, memiliki taksir seperti mana Tuhan, seperti mana Allah. Maka dia telah menyengutukan Allah. Ini satu teori. Yang keduanya secara illah, dia panggil secara ilat. Taksir itu berlaku secara illah, secara ilat. Secara ilat ni maksudnya sesuatu itu menjadi sebab bagi berlakunya ataupun bagi perubahan yang berlaku, tapi secara luaran. Tabiat tadi dia berlaku secara dalaman, ciri dalaman sesuatu itu yang memberi kesan. Tak, tabiat ilat, ciri luaran, sebab luar, sebab yang bukan daripada dalaman. Penyebab luaran yang menjadikan ataupun yang mewujudkan perubahan pada sesuatu. Contohnya macam mana pergerakan di langit, pergerakan bintang-bintang di langit dan sebagainya, yang menyebabkan berlaku perubahan di bumi. Dekatnya bulan dengan bumi, contohnya lah, ataupun penuhnya bulan menyebabkan pasangnya air laut. Maka ni konsep ataupun teori ilat. Dia bukan sebab dalaman. Bukan bulan tu bersentuh dengan air, maka air laut tu dia pasang, tak, bukan. Dia kesan dia sebab luaran. Maksudnya berlakunya sesuatu menyebabkan berlaku perubahan pada sesuatu yang lain. Dia ada cause dengan efek dia lah. Pergerakan bintang khusus, bintang-bintang apa, berada pada kedudukan sekian-sekian yang khusus, maka menyebabkan berlaku perubahan pada bumi, perubahan pada musim, perubahan pada cuaca, perubahan kepada iklim dan sebagainya. Maka yang macam ni nama dia teori illat. Teori illat. Maka dia juga menafikan taksir itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bukan Allah yang memasangkan ataupun memasangkan air laut lah, tapi bulan yang dekat itu, bulan yang penuh itu yang memasangkan air laut. Kita sebagai umat Islam bandingan lah, ni
aliran di luar daripada agama, kefahaman yang di luar daripada agama yang dipegang oleh beberapa aliran saintis dan sebagainya lah, aliran sains dan sebagainya. Kita bila dibandingkan dengan kefahaman kita satunya i'tiqad kita bahawasanya semua perkara tersebut berlaku dengan perbuatan Allah, dengan makna kalaulah Allah tak izinkan benda tu berlaku dan Allah tidak melakukannya, maka benda tu tak terjadi. Api kalaulah semarak mana pun dia, sebesar mana pun dia, kalau Tuhan tak izin dan Tuhan tak benarkan terbakar, Tuhan tidak membakar benda yang disentuh dengan api tersebut, benda tu kekal dalam keadaan tidak terbakar. Ayat minum banyak mana sekalipun, langgahlah banyak mana sekalipun, kalau Tuhan tak ciptakan kenyang ataupun puas ketika meminum tersebut, maka minum banyak mana pun dia takkan memberi kesan. Maka perubahan yang berlaku daripada satu keadaan kepada satu keadaan tu, dia ialah perubahan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Habis itu benda yang kita tengok berlaku secara luaran itu dipanggil secara adat, macam yang kita bincang dalam hukum adat pada awal kitab dulu. Allah jadikan adatnya sebegitu. Maksudnya kalau nak makan buah durian, dululah kena tanam pokok durian lah. Adatnya sebegitu. Kalau nak makan buah pisang, kena tanam pokok pisang. Sebab takkan ada buah pisang secara adat, secara sistem ataupun sunnah yang Allah lakukan di dunia ni. Takkan ada pokok buah pisang melainkan dengan pokok pisang. Takkan ada buah durian melainkan dengan pokok durian. Maka tu berlaku secara adat. Maka kita tidak menolak ataupun i'tiqad kita secara jazamnya, secara yakinnya, boleh kalau Allah nak jadikan buah durian keluar daripada pokok pisang, boleh, tak ada masalah. Dan sebaliknya, tanam pisang daripada pokok pisang tersebut terbit buah durian pun tak ada masalah. Sebab yang mengadakan sesuatu dan meniadakan sesuatu, yang menjadikan sesuatu dan yang tidak menjadikan sesuatu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berbeza daripada sudut i'tiqad dengan aliran ni. Mereka meletakkan di luar daripada Islam lah, aliran di luar daripada Islam meletakkan setiap perkara yang berlaku tu kerana ciri sesuatu ataupun kerana berlaku perubahan pada sesuatu yang di atas, contohnya menyebabkan berlaku ataupun mempengaruhi benda yang berada di bawah secara hakikat. Maksudnya benda tu tak mungkin salah. Kalau apinya mesti membakar, kalau pisaunya mesti memutuskan, kalau airnya mesti menghilangkan dahaga, membasahkan dan sebagainya. Kalau bulan penuhnya mesti air naik. Kalau bulan penuhnya mesti luk pasang. Kalau bulan penuhnya mesti isi ketam banyak dan sebagainya lah. Benda tu berlaku pada mereka ialah kaitan yang tidak boleh disalahi. Hubungan di antara dua perkara tersebut merupakan hubungan yang tetap, yang tak mungkin disalahi pada akal di sisi mereka. Pada kita dia hanya pada adat sahaja. Sebab tu dibincangkan dulu dalam perbincangan hukum adat dan hukum akal. Maka ada perkara yang duduk dalam kategori wajib adat tapi masih lagi berada dalam lingkungan harus pada akal. Ini antara perbincangan yang perlukan kefahaman hukum adat dan hukum akal dengan jelas untuk memahami perbincangan dekat sini. Maka golongan yang mengatakan bahawasanya setiap perubahan yang berlaku itu sebab ciri ataupun sifat sesuatu, ciri dalaman sesuatu ataupun luaran, sebab-sebab luaran yang menjadikannya berubah, maka ini golongan yang kufur, di luar daripada kerangka kefahaman Islam yang sebenar. Satu. Gitu. Kemudian yang seterusnya, wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Ini bait yang nak membincangkan tentang perbezaan fahaman di dalam aliran Islam itu sendiri. Maksudnya dalam agama Islam juga ada beberapa aliran. Ada yang betul, ada yang bid'ah. Bid'ah maksudnya yang melawani sunnah lah. Ada yang bid'ah maksudnya yang di luar daripada kefahaman Nabi dan juga para sahabat sesuai dengan Quran dan hadis. Dan ada kefahaman yang sesuai dan betul dengan sunnah, iaitu Quran dan hadis serta para sahabat, yang itu sebut sebagai ahli sunnah wal jamaah itulah. Maka katanya, wa man yaqul biquwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafiti. Barang siapa yang mengatakan bahawa sesuatu perkara yang terjadi adalah sebab keupayaan yang disimpan oleh Allah padanya,
dikatakan bahawasanya Allah lah yang letak kekuatan tu dalam diri sesuatu perkara. Contohnya Allah meletakkan kemampuan mengenyangkan pada makanan, contohnya. Kemampuan menyembuhkan pada ubat, contohnya. Kemampuan menghilangkan dahaga pada air, contohnya. Kemampuan membakar pada api, contohnya. Allah yang letak. Maksudnya sini masih sabit dengan Tuhan lah, sebab orang Islam. Dia tidak memutuskan langsung, dia tidak memutuskan secara terus hubungan antara Allah dengan makhluk. Tak, tapi dia kata tak, Allah letakkan kemampuan pada sesuatu, dan kemampuan itulah yang mengubah. Kemampuan itulah yang memberi bekas. Maka dengan sebab adanya kemampuan kenyang, kemampuan mengenyangkan pada makanan yang dijadikan oleh Allah pada makanan tersebut, maka bila makan maka kenyang. Lagu tu. Bandingannya macam pembuat jam dalam kitab sebut, bandingannya macam pembuat jam. Dia susun mekanisme yang ada dalam jam tu, segala ring dia, segala jarum, segala apa, susun semua bagi elok. Maka kemudian jam tu bergerak dengan sendirinya. Jam tu bergerak dengan sendirinya. Sama juga macam Tuhan ciptakan, contohnya macam buah pisang. Kemudian dalam buah pisang tu Tuhan simpan kemampuan, Tuhan letak kemampuan untuk mengenyangkan bila dimakan. Maka bila orang tu makan dengan kemampuan kenyang yang disimpankan oleh Allah dalam buah pisang tu, maka dia kenyang. Bukan sebab Tuhan bagi kenyang lah, sebab kemampuan yang ada pada buah pisang, yang mana pisang dan kemampuan tu dijadikan oleh Allah. Dia masih ada hubungan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu masih ciptaan Allah. Cuma bila mana Allah simpankan kemampuan pada buah tersebut ataupun pada sesuatu tersebut, maka dia tak akan menyalahi apa yang sepatutnya terjadi. Sebab ada kemampuan pada buah pisang tersebut untuk mengenyangkan, makan buah pisang tu mesti kenyang. Ini beza yang menjadikan seseorang tersebut di luar daripada kerangka Ahlus Sunnah. Maka kalau lagu tu, maka pegangan seperti itu dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah maksudnya lawan bagi sunnah lah. Lawan bagi pegangan dan kefahaman yang diterima daripada Nabi SAW dan daripada sahabat. Jadi kalau lagu tu, maka janganlah kamu berpaling kepada pandangan yang sesat tersebut. Ini perbincangan yang panjang lah, perbincangan yang luas. Sini diringkaskan, Imam Dadir ringkaskan untuk bagi kefahaman yang asas kepada kita. Secara ringkasnya kita simpulkan, setiap perbuatan yang berlaku dan yang terjadi ialah ciptaan dan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dengan perbuatan kita sebagai sebab adatnya, ataupun bukan dengan perbuatan kita dengan sebab adatnya. Kita nampak kita yang bergerak dan sebagainya, hakikatnya Allah lah yang menggerakkan kita. Kita nampak kita yang berjalan dan sebagainya, hakikatnya Allah lah yang memperjalankan kita dan sebagainya. Tengok bahasa yang Allah gunakan dalam bab Isra' Mi'raj lah. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Tuhan yang memperjalankan. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya. Maksudnya bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Allah lah yang memperjalankan Nabi dalam perjalanan Isra' Mi'raj tu. Sama macam kita lah. Bukan kita yang menggerakkan tangan dengan kemampuan kita dan sebagainya, dengan kehendak kita dan sebagainya. Allah lah yang menggerakkan tangan kita dan sebagainya. Yang bergerak tu kita, tapi yang menggerakkan tangan kita tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita yakin pada awalnya berdasarkan kepada ayat tadi, wallahu khalaqakum wama ta'malun, kita Allah bagi jadi, perbuatan kita pun Allah bagi jadi. Ini perbahasan yang agak payahlah, dia sukar. Dia kena kembali kepada kefahaman asas kita terhadap hukum akal dan hukum adat macam yang dibincangkan pada awal kita. Kemudian diselarikan dengan nas-nas teks Quran dan hadis yang ada untuk mendapatkan kefahaman yang benar dan kefahaman yang jelas betul, dan tak sesuai dibincangkan dalam masa kita sekarang. Diperlukan kepada perbahasan yang lebih panjang lebar. Maka di situ dalam aliran Islam sendiri khususnya, dia ada beberapa aliran Ahli Sunnah, kemudian dia ada aliran Jabariyah dan Qadariyah dan sebagainya yang di luar daripada kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu pada perbincangan yang lain kalilah, pada kelas yang lain kali. Habis kemudian katanya, laulam yakun muttasifan biha lazim huduthuhu wa huwa muhalun fastaqim li'annahu yufdi ila tasalsuli wad dawri wa huwal mustahilul munjali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Ada soalan? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.